Share like. Tap screen dulu. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Yang mana menyaksikan live kita pada hari ini. Hari ini kita ada buat site visit sikit di Kampung Gonderming, Pasir Tumbuh, Kelantan. Anda bersama saya Fakimi dan Faizah di petang hari ini. Yang mana kita akan buat review sedikit banglo dalam progres pembinaan. Okey, semua boleh dengar ke suara saya ini? Kalau dengar, kita minta mohon komen dengar ataupun akad like sekali. Boleh dengar ke tu? Okey, dah ada pertanyaan. Nak tanya coaching anda buat tak? Okey, maaf, sekarang ni kita hanya cover 2 negeri sahaja, di Kelantan dan Terengganu sahaja. Buat masa ini coaching kita tak cover lagi lah. Kami hanya beroperasi untuk di Kelantan dan Terengganu sahaja tuan. Jadi mohon maaf lah kalau di Kuching atau lain-lain negeri selain di Kelantan dan Terengganu kita tak buat lah. Okey, Encik Zarif Mikael, mana ni? Okey, untuk makluman Encik Zarif Mikael, ni kita berada di Kampung Gonderming, Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Yang mana hari ni kita mari site visit banglo dalam progres pembinaan, yang mana banglo ni dah boleh katakan dah hampir 80% siap. Ni kalau kita tengok rumah ni baru sahaja selesai kerja-kerja cat sila. Kita duduk tengah cat sila, jadi cat warna belum masuk lagi, baru sahaja selesai kerja-kerja cat sila. Okey, ada pertanyaan lagi ke? Minta tolong share. Berapa harga banglo tu? Okey, harga asal banglo ni adalah RM436,000, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan dan juga nilaian tanah. Okey, kenapa tidak termasuk nilaian tanah? Sebab ini adalah banglo kita buat atas package bina rumah atas tanah sendiri. Jadi boleh nampak kau view banglo belakang saya ni? Boleh nampak ke belakang? Suara saya boleh dengar tak semua? Jelas ke suara? Takut ada masalah teknikal, suara tak dengar ke apa? Line tak berapa clear ke? Okey, ada pertanyaan lagi daripada. Ada pertanyaan lagi? Rumah ni 5 bilik tidur dan 5 bilik air lah. Lokasi di Gonderming. Okey, keluasan banglo ni keluasan banglo ni adalah 2,561 kaki persegi. Okey, terima kasih Cik Zarif. Jelas suara jelas, jawab suara jelas. Okey, alhamdulillah jelas suara. Okeylah, boleh dengar lah. Okey, sekali lagi ni kita kongsikan maklumat rumah ni adalah bina rumah atas tanah sendiri, di mana rumah ni berkeluasan 2,651 kaki persegi, adanya 5 bilik tidur dan 5 bilik air. Okey. Dan harga asasnya adalah RM436,000, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan dan juga nilaian harga tanah. Okey, ada pertanyaan, berapa ni bos? Harga ni adalah RM436,000, tidak termasuk aksesori tambahan lah, tu harga asas. Okey, share. Untuk package package bina rumah atas tanah sendiri ni, sebenarnya untuk konsep design banglo, kami buat berkonsepkan custom made design, iaitu mengikut cita rasa dan juga bajet pelanggan itu sendirilah. Jadi kalau tuan-tuan ada bajet berapa, boleh datang jumpa kami untuk dapatkan khidmat konsultasi bina rumah secara percuma sahaja. Okey, ada pertanyaan daripada Nijah. Kalau siap ni anggaran 500k cukup ke? InsyaAllah kalau siap anggaran 500k cukup lah. Sebab gini, sebenarnya bajet ni kita boleh ikut atas keperluan klien tu. Jadi kalau klien bajet 500, kita boleh fix mengikut dengan harga 500 siap. Jadi untuk aksesori tu tadi kita boleh ajalah apa yang perlu dan apa yang tidak perlu mengikut keperluan customer. Biasanya untuk sebuah banglo lah, kalau boleh kurang ni saya boleh katakan untuk aksesori tambahan kita boleh spend lah kalau antara RM30,000 ke RM40,000. Tapi kalau dapat RM40,000 tu memang dah banyak yang finishing yang kita boleh upgrade untuk kita cantikkan lagi dalam rumah kita. Okey. Jadi sebab itulah untuk package bina asas ni kita harga ikut per kaki. Kita ada 2 package silver dan package gold. Itulah harga asas yang menentukan mengikut saiz keluasan banglo dan juga mengikut pada bajet pelanggan tu sendirilah. Jadi kita tahu bajet dia contoh 300k, berapa keluasan banglo yang boleh dibuat berdasarkan 300k. Jadi untuk bina rumah ni kita ada harga asas. Kita juga akan ada beberapa item kos aksesori tambahan. Jadi untuk bina banglo kita boleh
anggar lalu berapa bajet, berapa keluasan yang sesuai dengan bajet tuan-puan semua. Okey. Okey, kita review sekali lagi di bahagian luar rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah. Kita review dah. Okey, jangan lupa tag screen, share video ini jika anda rasa video ini bermanfaat untuk dikongsikan bersama rakan-rakan anda yang lain. Okey, dok. Oh, tu banglo 400 lebih, nanti kita kontak semula. Ya. Boleh Cimi. Terima kasih Cimi. Okey, ni bajet siap lebih kurang 500. Bajet siap semua, bajet 500,000. Itu keluasan 2,951 kaki persegi. Okey, sekarang ni kita berada di ruangan pintu utama. Pintu utama banglo ni. Kita akan masuk ke dalam rumah lah. Kita nak review dia punya sesuatu, kedudukan bilik dia macam mana, setiap ruang dia macam mana dah. Okey, di depan kita ni ada pintu security door, jenama golden top, di mana pintu ni dah termasuk dalam package. Cuma yang ni kita tengok ni adalah customer dia upgrade kepada grey stainless steel. Kalau yang kita bagi hanya laser art lah. Yang ni upgrade kepada stainless steel, di mana yang ni ada kos tambahan lah. Okey, ada pertanyaan kau tu? Okey, ada pertanyaan daripada Encik Faris. Kalau 1,800 square feet, berapa anggaran harga rumah setingkat ke atau 2 tingkat? Okey, untuk maklumat Encik Faris, biasanya kalau 1,800 kaki ni sesuai untuk banglo setingkat lah. Tetapi kalau kata minat juga banglo 2 tingkat ataupun setingkat setengah, boleh buat. Tak ada masalah. Kita akan buat ikut kepada cita rasa klien kita. Jadi cuma kalau harga untuk banglo 2 tingkat atau setingkat setengah ni, dia ada mahal lah sikit. Sebab dia untuk package ni kita kira untuk bila ada bagi atas ni, harga sekaki dia lagi mahal daripada harga bawah. Ada tambahan sebanyak RM15 sekaki untuk harga bawah dengan harga atas. Okey, kalau contoh banglo sebuah 1,800 kaki, kita boleh anggarkan dia harga asas dia lebih kurang lah dalam 260,000 gitu. Kalau 1,800 kaki ni sesuai dah kita buat untuk 4 bilik tidur, 3 bilik air. Maknanya dia akan ada ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga lah. Cuma saiz dia tak berapa besar lah. Kalau 1,800 ni boleh lah 4 bilik tidur, 3 bilik air. Ada ruang tamu, ruang keluarga dan juga ruang makan dan juga ada ruang pos sikit lah. Cuma pos tu mungkin tak besar. Kalau nak selesa, biasanya kita akan buat untuk saiz 2,000 square feet. Kalau nak selesa lah. Dengan harga 1,800 ni, kita boleh buat dalam bajet antara 260,000 ke 280,000. Kalau 280,000 tu insya-Allah rasanya dah komplit siap lah dengan aksesori gapo tu. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain tak untuk orang-orang lain ataupun audiens lain? Ada pertanyaan. Okey. Tap skrin dulu yang mana baru masuk, tap skrin dulu. Okey. Sekarang ni kita siaran langsung di salah satu tapak klien kita yang bina rumah atas tanah sendiri. Kami adalah kontraktor bina rumah di Kelantan dan juga Terengganu. Iaitu kita lah ni berada di lokasi tempat tapak binaan kita di Kampung Gondermi, Pasir Tumbuh, Kelantan. Dia kalau Gondermi ni dia tak jauh rasanya daripada laluan ke Bukit Marot lah. Okey. Jadi ni tadi macam Faizal beritahu, ni adalah pintu security door yang kita bagi dalam pakej asas bina rumah. Macam kami di Mahligai Idaman, kita tidak menggunakan pintu kayu solid. Dalam spek pembinaan banglo, kita bagi pintu security door yang dibuat daripada material plate besi lah. Okey, jadi kenapa kita pakai pintu security ni dan kita tidak pakai pintu kayu? Okey, seperti mana yang anda tuan-puan semua di luar sana maklumlah. Pintu kayu memang dah lama digunakan. Kira boleh katakan sejak dulu-dulu lagi lah. Tapi bila masalah ni pintu kayu dia akan ada efek lah. Bila oleh faktor cuaca. Boleh katakan gini lah, bila waktu musim hujan, contohnya kalau kita di Kelantan ni, khususnya di Pantai Timur, musim bulan 10, bulan 11, 12 ni, banyakkan musim hujan. Bila waktu musim hujan, cuaca dia agak lembap, menyebabkan pintu kayu ni, dia akan mengembang dan dia akan melekat antara daun pintu dan juga frame. Sebab dia mengembang Jadi itulah salah satu masalah. Tapi bila panas dia akan kecut balik, dan bila contoh waktu hujan tu kita pergi ketam dia untuk mudahkan dia bokok, tapi bila panas dia mengecut tu dia akan jadi renggang. Jadi untuk pintu
kita alternatif menggunakan pintu security ni, dia tidak ada masalah kemai kecut dan tak perlulah nak fikir masalah hujan ke panas ke, tak ada masalah. InsyaAllah lah. Ni salah satu alternatif yang kita boleh gunalah. Okay, yang keduanya, pintu security ni, dia didatangkan dengan cat powder coat. Cat powder coat ni, cat ni dia tahan karat lah. Untuk material besi, dia tahan karat dan dia payah nak kita kata, orang kata payah nak lokoh, kata. Okey. Itu antara kelebihan cat powder coat lah. Dan pintu security ni, yang kita bagi ni sebenarnya spek Deluxe. Spek Deluxe, dia ada dua. Satu Easy Series, dia ada Deluxe Series. Yang kita bagi dalam spek pembinaan ni adalah spek Deluxe. Dia punya ketebalan ataupun thickness plate besi ni adalah 70 mm. Dan pintu ni, dia ada 12 lock. So pintu ni selesai ni, dia ada 12 lock. Memang tengah lah, banyak lock ni. Okey, itulah. Kita lebih mengutamakan kepada keselamatan lah. Okey, dan pintu security ni, dia ada include dah grey. Dia ada mini door dalam ni. Dia boleh buka. Di sini ni adalah grey. Jadi, situ, walaupun kita kata harga dia mungkin mahal sikit daripada pintu kayu, kita dah boleh kontraskan dengan, kita tak payah buat kos grey. Sebab kalau kita nak buat grey pun untuk pintu ni, dia ada kos juga kan. Sebab daripada material besi, dan untuk mengelakkan daripada, untuk keselamatan lah. Kita duduk dalam rumah, bila ada ni include grey ni, kita tak payah buka dah main door ni. Tak payah buka dah. Mana kita just buka daun kecil dia dalam ni, boleh nampak dah suasana luar, ataupun angin tu boleh masuk dah ke dalam rumah kalau kita duduk dalam lah. Okey. Saiz pintu ni adalah 6 kaki lebar dan 7 kaki setengah tinggi untuk pintu utama, pintu hadapan. Okey, jom. Masuk ke bahagian utama. Kita masuk ke bahagian ruang tamu. Living area atau ruang tamu lah. Okey. Untuk spek package gold, kita bagi ceiling couple jenis double layer lah untuk ruang tamu. Kalau untuk package silver, kita bagi single layer sahaja untuk ruang tamu. Ya, betul. Ni double layer. Yang tingkat macam tu lah. Cuma yang tengah ni dia tambah sikit. Dia ada tambahan aluminium panel wood lah. Panel wood dia ada kos tambahan. Okey, tap skrin dulu, share dulu. Dia panggil city wood panel. Sorry, dia panggil city wood panel. Yang baru masuk. Sekarang ni kita berada di salah satu rumah klien kita yang bidang rumah atas tanah sendiri. Di mana? Gonderming. Gonderming, Kota Baru, di mana harga asas rumah ini adalah RM435,000. Okay. Di mana keluasannya adalah 2,651 kaki persegi, ada dengan 5 bilik tidur dan 5 bilik air. 5 bilik air, guys. Share dulu tak skrin. Ni sekarang kita berada di living area. Kan. Kita tengok di living area. Memang besar. Tunggu itu selesa untuk membuatkan sofa. Bahagian living ni kita bagi double layer lah, double layer. Saya kapur double layer. Dan sebelah kata living area adanya ruang makan. Ya. Okey, ni adalah ruang makan. Okey, dan di sini dia ada satu part, dia ada cermin berbentuk curve ataupun bentuk semi bulatan lah. Dia melengkung, bentuk melengkung. Ni kita buat ikut pada cita rasa customer kita nak macam ni, kita buat macam ni lah. Dia curve sikit. Okey, ni Cik Nazri puas hati dengan mahligai idamah tu kata yang digunakan, kemas dan kerja laju buat kerja. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cik Nazri atas review Cik Nazri. Pujian. Jadi kepada sesiapa nak bina rumah, boleh cari mahligai idamah lah sebagai kontraktor bina rumah anda. Okey, macam konsep plan rumah ni, okay, dia memudahkan untuk kalau tetamu mari nak pergi ke tandas. Okey, berdekatan dengan ruang tamu, ruang makan, sini kita ada tandas. Ni. Ni saya juga cukup saya rasa menarik juga ni konsep idea ni. Mungkin boleh diguna pakai juga untuk lain-lain customer. Ni sini dia ada ruang untuk sinki, mungkin boleh guna untuk basuh tangan. Dan sini dia ada tandas untuk buang air. Buang air lah. Biasanya ni tidak sesuai untuk bilik mandi. Tapi ini untuk sesuai untuk toilet sahaja. Untuk buang air kecil, air besar boleh. Tak ada masalah lah. Dengan saiz ni, boleh tak mangkuk tandas sini.
kita guna pintu jenis folding lah. Kalau swing mungkin tak lepas. Pintu jenis folding mungkin insyaAllah lepas. Inilah konsep dia. Ataupun mungkin kita boleh bubuh pintu di luar ni satu saja. Situ tak perlu pintu pun tak apa. Tapi sebaiknya adalah lagi cantik lah. Okey. Okey ni. Mana cermin ni, bahagian masuk saya tengok depan ni. Okey, depan ni, cermin ni luar. Dan pencahayaan kita boleh nampak terang. Walaupun dalam sekarang ni kita berada tak ada elektrik ni. Rumah ni tak masuk elektrik lagi. Cuaca dia punya pencahayaan dalam rumah ni agak terang dan cerah lah. Okey, Cik Nazri, abang saya buat di Kuala Balah Jeli, puas hati. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, rasanya tak Cik Nazri je. Di Kuala Balah. Okey. Okey, jom kita ke next area. Okey. Biasanya dapur dia akan duduk di bahagian belakang ataupun ceruk-ceruk lah sikit. Tapi ni adalah tuan rumah minta request dapur ni nak dekat dengan ruang tamu. Duduk bahagian pertengahan. Bukan depan rumah tapi di bahagian pertengahan rumah. Ni ada dapur dan saya kira agak besar juga dan luas jugalah dapur dia ni. Okey, dapur. Sini ada table top. Okey, table top. Okey. Sini kita dah tengah konkrit. Lepas konkrit kerada ni. Cuma kita belum buka lagi dia punya support struktur kotak bing dia. Kita belum buka lagi. Dan sini kita tengok ada 2 lubang. Sini lubang. Ni untuk dapur gas lah. Dapur memasak. Satu lagi dia ada lubang kedua ni adalah untuk sinki basuh tangan lah. Untuk sinki basuh tangan. Kalau sinki dalam spek kita bagi sinki stainless steel. Jenama Moven. 2 lubang. Ketebalan dia punya stainless steel kita itu 1.2 mm. Memang cukup tebal lah. Untuk sinki premium lah boleh katakan. Dan sini kalau kita tengok untuk biasalah untuk dapur. Mestilah bahagian-bahagian ni kena ada setingkat lah. Supaya untuk pencahayaan dan pengudaraan angin masuk. Okey. Dan anda tengok ni di belakang pun. Untuk pintu dapur ni. Untuk pintu dapur. Kita bagi 1 daun lah. 1 daun. 3.5 kaki dan tinggi 7 kaki lah. Okey. Di bahagian belakang pun kita bagi security door. Ini dah termasuk dalam package harga asas lah. Komplit lah. Asas yang kita bagi tahu tu. Okey. Okey, dapur dah siap bercat sila juga dalam ni. Kita adanya wash area. Wash area sebelah ni. Gapo wash area tu dah? Wash area adalah ruang basuh pakaian lah. Ruang basuh. Ruang basuh ni sebenarnya kita akan letak dengan mesin basuh lah. Kita ada sediakan untuk pipe dan dia punya flow thread. Ni untuk elektrikal dia ada point elektrik. Dia ada point pipe dan dia ada flow thread untuk air keluar. Ya. Bahagian mana tu? Flow thread bagi kat adik Semi. Ini bahagian dapur. Bahagian dapur memang keseluruh dan selesa lah. Untuk bahagian dapur. Cukup besar lah. Sini mana ke sini kita boleh buat tempat letak storage untuk letak peti lah. Peti ais. Dapur-dapur boleh buat guna ni. Dia ada point. Kalau saya nampak ni ada satu rak untuk tempat letak microwave oven. Mungkin dia akan buat dengan orang kabinet lah nanti. Kabinet kitchen. Sini satu, sini satu, sini satu. Ni mungkin tempat untuk peti ais lah. Satu, ni untuk microwave dan juga oven. Tu adalah pilihan customer lah. Kita boleh buat siap-siap. Okey, yang mana bang masuk kita terus share dulu. Yang mana bang masuklah kita pada pertanyaan ni. Okey. Kata baru Kelantan lah. Jadi yang mana masuk share tap skrin dulu kita sebelum kita ke ruang seterusnya. Okey. Okey. Sekarang ni kita berada di ruang family ataupun ruang keluarga. Di sini dia akan ada satu sliding door. Untuk ni dan ada tangga lah untuk menjadi akses untuk pintu keluar masuk juga. Sini kalau kita nak menonton TV bersama keluarga ni santai-santai lah kita tengok ni. Kita boleh tengok view luar rumah kita, pemandangan daripada luar rumah kita. Okey.
Okey, ada apa-apa pertanyaan ke daripada audiens kita? Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan komen. Kita akan jawab terus dalam live lah. Okey. Kalau ada pertanyaan yang mengenai bina rumah ke, nak tanya pasal plan rumah ke, nak tanya pasal pinjam ke, boleh tinggalkan komen anda di live ini. Okey. Okey, jadi sini kita ada, nampaknya kita ada 2 bilik tidur bawah ni. 2 bilik tidur. Ni setahu mungkin ni adalah bilik master. Kalau tengok dia punya saiz, mungkin ni adalah bilik master. Dan dia ada 1 bilik air di dalam dia. Okey, yang ni adalah bilik yang kedua. Dan bilik kedua ni pun dia ada bilik air personal lah dalam dia. Mana boleh privacy lah. Tidak share dengan mana-mana orang lah. Ni bilik air kedua. Untuk bilik kedua dia ada 2 lah bilik air yang ada dalam bilik. Mungkin banglo ni boleh jadi inspirasi banglo anda idamkan. Okey. Jadi kalau anda berminat nak tanya pasal pembinaan banglo ataupun pakej bina rumah atas tanah sendiri, anda boleh hubungi saya, Fakimi, dan juga saya Faizal. Dekat idaman. Okey, dan sekarang kita dah review 2 bilik bahagian bawah. Sebelum kita ke tingkat atas. Sebelum ke tingkat atas, di bahagian bawah tangga dia ada bahagian store. Jadi jangan dia ingat ada tangga ni bazir ruang. Sebenarnya kita boleh manfaatkan ruang ni untuk jadikan ia sebuah store untuk simpanan barang. Okey, boleh nampak ke semua? Kita ada store. Ni ada store. Ni kita akan buat store dan ada pintu lah sini. Pintu untuk store. Jadi barang-barang yang kita rasa tak perlu guna, nak simpan, boleh simpan dalam store lah. Mantap, rumah kita nampak lebih kemas dan juga lebih nampak teratur. Okey. Jom kita naik ke next level lah. Next level, tingkat atas. Kita panggil next level. Nampak ilir. Okey. Ni adalah bahagian cermin. Cermin bahagian tangga ni kita buat memang untuk pencahayaan lah. Supaya tangga kita tidak gelap. Ni ada frame, dia punya frame. Frame ni tingkat dia kita boleh adjust sama ada kalau klien nak tingkat mati. Okey, tingkat atas hanya ada ruang bilik dan ketiga. Ya. Dan ini adalah bilik yang keempat dan kelima lah. Jadi atas ni kita ada total 3 bilik lah. Ini bahagian atas bilik yang keempat. Bilik keempat. Bilik keempat ni saya selak untuk letakkan queen dan dia punya set almari. Okey. Ini bahagian bilik keempat. Okey. Mana ada tanya ni bahagian review ke bilik yang terakhir, iaitu bilik kelima. Bilik kelima. Dan bilik kelima ni dia ada 1 bilik air gas lah. Maknanya dah ada bilik air sendiri lah untuk bilik kelima ni. Dia ada bilik air sendiri. Okey, tinggi dia punya lantai ke siling lebih kurang lantai ke roof beam kita buat 12 kaki tinggi. Bila dipasang siling biasa dia akan makanlah setengah kaki ataupun 1 inci untuk pemasangan bracket siling tu. Jadi luas bersih total dia dalam 11 kaki setengah. Kalau untuk jenis satu layer punya dia punya siling satu layer. Kalau tengok atas tu dari atas daripada nozzle ke atas sebelah kaki setengah lah. Lebih kurang itulah. Sini ke bawah. Tinggi lah kalau kita tengok dari bawah ke atas tu. Tidak rasa lemah lah. Ya, Dah rasa selesa lah. Okey, tu bilik seterusnya. Bilik ketiga tadi bilik ketiga. Bilik ketiga tak dapat masuk kunci. Mungkin ada barang-barang orang kita lah. Ni bilik ketiga, di bilik keempat dan bilik kelima Arif. Hati-hati Arif. Itu bahagian atas hati-hati. Ada bilik sahaja, dia tak ada rumah family apa.
Kita belum pasang railing tangga ni. Biasa rumah 2 tingkat ni kita akan buat pemasangan railing tangga lah. Ni railing tangga, bahagian tangga. Jadi kena hati-hatilah. Dalam kita site visit ni pun kena hati-hati. Ni kita akan buat pemasangan mozaik pada tangga. Kita tunggu kita dah masuk buat pemasangan lah ni dah. Sebenarnya dah masuk dah. Cuma belum sampai ke peringkat di tangga ni lah. Okey, jom kita turun pula. Okey, ada apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa komen lagi ke setakat ni yang customer kita nak tengok, nak tahu, nak tanya? Mungkin ada persoalan-persoalan yang timbul di dalam kepala anda, bermain di fikiran anda. Okey, boleh terus tanya kami untuk dapatkan maklumat yang anda fikirkan tersebut. Okey, jom kita turun semula ke bahagian bawah. Ini bahagian tangga. Rumah ni kita tengok ada 5 bilik tidur dan 5 bilik air. Okey, biasa untuk saiz tangga ni lebar kita buat dalam 4 kaki setengah. 4 kaki setengah ni jadi total ni lebih kurang buka dia 9 kaki lah. Saiz yang agak selesa. Dan setiap step ni, okey, kalau kita ikut standard lah kita buat, dia punya panjang ni lebih kurang 12 kaki ataupun 1 kaki, 12 inci ataupun 1 kaki. Dia punya dia punya naik ni adalah 6 inci ataupun setengah kaki. Ni standard size lah, mengikut standard arkitek buat bina rumah lah. Dan dia punya kecuraman pun cukup cantik. Okey, pertanyaan pada ni, ada design English tak? Ada untuk bina rumah ni kita boleh buat lah. Nak design English style, nak design tradisional, nak design Melayu, boleh. Design moden pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah puan. Boleh kontak kami. Boleh kontak kami, Merdeka Idaman, ataupun buka website kami merdekaidaman.com. Boleh tengok portfolio kerja-kerja yang telah kami siapkan lah. Setakat ni kita di rumah ni tak ada yang tak berkala lagi lah. Kita di Merdeka Idaman kita dah beroperasi lebih 12 tahun lah. 15 tahun lah. Dekat-dekat lebih daripada 15 tahun. Kita beroperasi sejak tahun 2008 lagi. Merdeka Idaman beroperasi. Okey, ni kita view sekali lagi bahagian bawah. Mungkin ada tuan-puan yang baru saja masuk ke live kita. Okey, untuk makluman tuan-puan, kita sekarang ni berada di Kampung Gondermin, Pasir Tumbuh, Kelantan. Yang mana kita buat site visit ataupun lawatan ke tapak banglo dalam progres pembinaan. Yang mana banglo ni dah hampir 80% siap. Yang mana sekarang ni sedang berlangsung kerja-kerja cat sila dan juga pemasangan mozaik lah. Cat sila dan pemasangan mozaik, insyaAllah next kita akan masuk dia punya untuk cat warna dalam rumah ni. Dan jadi untuk banglo ni adalah keluasan banglo ni 2,650 kaki persegi. Dia memiliki 5 bilik tidur dan juga 5 bilik air. Okey, konsep kita buat ni adalah custom design, iaitu mengikut cita rasa dan juga bajet pelanggan. Okey, harga asas banglo ni adalah RM436,000, tidak termasuk dengan kos-kos aksesori tambahan. Jadi, untuk aksesori tambahan ni contohnya untuk hiasan kita upgrade dia punya material lah. Contoh kita nak ceiling yang ada bercorak, kita nak buat pemasangan grill, kita nak buat kabinet dapur, kita nak buat pagar, sebenarnya kita boleh includekan dalam satu loan lah. Jadi kalau tuan-puan nak bina melalui loan, okey, untuk loan biasanya kita ada 2 pilihan loan. Untuk penjawat awam kita boleh gunakan loan LPPSA. Untuk pekerja swasta ataupun mereka yang buat perniagaan sendiri ataupun ada bisnes sendiri lah. Jadi mereka boleh gunakan loan pinjaman bank. Jadi mereka yang berkelayakan, ada pendapatan tetap, anda boleh gunakan bank lah untuk buat loan. Jadi untuk mereka yang bekerja di sektor swasta maupun bagi mereka yang berniaga sendiri. Bagi penjawat awam, anda boleh menggunakan loan LPPSA, iaitu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Jadi untuk itu, sebelum mana untuk kita bina rumah ni, kita akan buat beberapa proses bermula daripada proses plan. Jadi, untuk mula pada proses plan ni, kita akan buat semakan pinjaman klien dulu. Jadi pinjaman anda kita semak dulu, sebab kita akan cek dulu berapakah kelayakan yang anda boleh komit bulan-bulan untuk bayar.
dan berapa besar banglo yang anda boleh buat sesuai dengan pinjaman anda. Jadi supaya bila rumah siap pilihan nanti, kira-kira kos berlaku lebihan kos, bajet lebih pada bajet kita. Itu adalah masalah lah bagi tuan-puan yang kita nak cari top up pula, nak tambah duit. Jadi sebelum kita mula-mula plan ni, kita semak dulu tuan-puan berapa yang lulus dan kita akan buat screen session dulu lah kita pada petang ni. Okay, kita review sekali lagi bahagian dapur. Bahagian dapur dia berada di tengah-tengah rumah. Di tengah lah. Dapur di bahagian tengah-tengah. Okey, dan sebelah dia pula adalah living area. Sekarang ni di living area. Living area memang agak selesa dan luas lah untuk living area. Di mana rumah ni total keluasannya adalah 2,651 kaki persegi. Harga asas rumah ini adalah RM436,000. Harga asas tidak termasuk aksesori tambahan. Ya. Ya, jadi yang mana kata tengah servis-servis nak cari kontraktor bina rumah di Kelantan dan Terengganu, boleh hubungi kami di Merdeka Idaman atau siapa nak cuti sekolah pada kata minggu depan, tak silap saya, cuti sekolah betul. Minggu depan. Ada kerapan yang nak mari ke pejabat, boleh terus walk in. Terus walk in di pejabat kami di Bandar Baru Tunjung, belakang Bank Islam lah. Belakang Bank Islam Tunjung. Dan di satu lagi di Gombadak, Terengganu. Okey, ya, selain daripada kita ni Maliga Idaman kita, seperti yang mana mereka semua tahu, kita Maliga Idaman adalah sebuah syarikat kontraktor bina rumah di Kelantan dan juga Terengganu. Okey, kita juga ada anak syarikat daripada Maliga Idaman itu Moven. Moven Sdn Berhad. Jadi Moven ni kita adalah anak syarikat kami yang kami buka untuk jualan barang-barang keperluan rumah. Contohnya salah satunya adalah pintu security ni, yang mana di Moven kami turut membekalkan pintu security ni kepada pasaran luar untuk orang belilah. Bagi mereka yang bina rumah mungkin menggunakan khidmat tukar sendiri, anda boleh dapatkan pintu security ni dengan pihak kami. Dan di Moven kita ada 2 cawangan. Sekarang ni kita ada di dekat Bandar Baru Tunjung 1 SQ Moven, dan kita ada satu lagi cawangan di Tanah Merah, dan kita bakal buka satu lagi cawangan di Jertih, Terengganu. Okey. Jadi mereka yang nak dapatkan contoh pintu security, kita ada jual peralatan sanitary dan toilet, mangkuk tandas. Kita juga ada jual sinki, kita juga ada jual tonggu pintu, hand bidet untuk pancuran air. Kita ada jual sinki dapur. Kita ada jual juga sinki seramik untuk bilik air. Jadi tuan-puan boleh dapatkan barang-barang yang kami jual tu untuk digunakan dalam spek pembinaan rumah tuan-puan lah. Jadi kalau tak kira, kalau anda juga kontraktor. Anda juga kontraktor, kawan-kawan kontraktor juga boleh dapatkan barang-barang tu daripada kami untuk tuan-puan gunakan dalam spek pembinaan banglo pelanggan tuan-tuan. Jadi abang-abang kontraktor, kakak-kakak kontraktor nak beli boleh hello saya, boleh hello je, ataupun nak kita tengok barang di showroom kita pun boleh, tak ada masalah. Kita tengok dulu, tengok gapa-gapa ada. Selain itu kita juga ada membekal cat jenama Dulat dan juga Nippon Paint. Okey, ada pertanyaan ni. Harga sekaki bagi design English style ada beza tak dengan design biasa? Okey, benarnya harga sekaki gini, kita tidak buat design saja, kita buat design adalah package untuk klien yang bina rumah yang kita dengan kami. Jadi untuk harga sekaki, untuk konsep English style ke, konsep modern ke, konsep tradisional Melayu ke, harga tetap sama, cuma yang membezakan adalah jenis aksesori. Sebab biasanya English ni dia ada jenis aksesori yang untuk nampakkan dia tu ala-ala English. Kalau konsep tradisional Melayu, dia ada di aksesori-aksesori yang untuk menampakkan rumah tu reka bentuk dia ala-ala konsep tradisional Melayu. Kalau rumah konsep moden, dia ada aksesori yang akan dibuat untuk menampakkan dia tu adalah ciri-ciri konsep rekaan bentuk moden. Harga sekaki tetap sama, tidak ada beza, cuma yang berbeza adalah untuk kos aksesori tambahan. Okey, boleh faham ke cik?
Okey, dan selain itu kita ada buat spek material ni. Kalau tuan-puan nak cantik lagi, nak naik taraf lagi, nak upgrade dia punya material finishing pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu atas pilihan tuan masing-masing. Ada bajet lebih mana anda boleh buat rumah tu lagi cantik. Tak semestinya rumah kecil tak cantik. Rumah kecil pun boleh jadi cantik walaupun rumah tu 1,500 kaki. Tetapi bila kita masuk, kita upgrade dia punya finishing lantai, dia punya hiasan dinding, hiasan pada siling rumah, dia pun boleh nampak seperti banglo yang mewah, banglo besar. Jadi pilihan ada di tangan anda lah. Kami insyaAllah kami akan cuba realisasikan impian anak untuk memiliki banglo idaman. Okey, ada apa-apa pesanan kau untuk customer-customer kita ataupun audien-audien kita penonton di luar sana? Okey, baik. Okey. Baik, jadi kepada yang belum tahu, kita di Mahligai Damai kita bukan sahaja bina rumah atas tanah sendiri, di mana kalau klien atau customer kita tak ada tanah nak bina rumah, biasanya ada setengah klien yang mari dia tak ada tanah, kita Mahligai Idaman juga menyediakan pakej tanah sekali dengan bina rumah dengan Mahligai Damai, di mana pihak syarikat akan sediakan tanah lot untuk anda bina rumah. Di mana tanah lot ni kita ada di banyak lokasi lagi lah. Tanah lot kita ada boleh dikatakan setiap daerah ni kita ada tanah lot. Okey, ada pertanyaan kau tu? Ada pertanyaan daripada Cik Erin. Bang, kenapa tak boleh tekan link? Kenapa tak boleh tekan link? Mungkin ada kesilapan typing error apa. Gini. Puan Erin boleh hello kita. Nombor 019 9828 577. Okey, Puan Erin boleh salin ya. Saya bagi nombor kontak saya 019 98 28 577. Kalau nak tengok lebih detail boleh pergi kepada platform-platform berbagai atau publish link di bawah data kami untuk dapatkan maklumat terperinci tentang bina rumah atas tanah sendiri dengan syarikat kami Mahligai Idaman. Okey, tadi saya sambung balik. Kalau klien yang kata tak ada tanah nak bina rumah, di mana kita pihak Mahligai Idaman akan sediakan tanah lot untuk tuan dan puan bina rumah bersama kami, di mana biasanya klien ni dia tengok rumah Mahligai Idaman buat comel-comel, design lawa-lawa, tapi tak ada tanah. Tapi niat tu memang nak buat dengan Mahligai tapi tak ada tanah, tak perlu rusing. Sebab kita di Mahligai Idaman kita akan bantu tuan dan puan untuk bina rumah bersama kami. Kita menyediakan tanah-tanah, kata tanah comel lah, tanah kawasan strategik, tanah kawasan comel lah untuk anda bina rumah. Antara lokasi yang kita ada di Kelantan, hak kawasan Kota Baru, kita ada di Lembat, kita ada di Mela, dan kita ada juga di Pasir Mah lah. Pasir Mah, Tanah Merah, Maceh, Kuala Kerai, semua daerah di Kelantan ni insya-Allah ada. Okey. Okey, bagi kita juga lah ni tidak ketinggalan, jangan lupa bahawa kita ada buat promosi tanah lot tu. Ya, betul. Sekarang ni kita buat promosi besar-besaran tanah lot di bawah harga nilai pasaran. Okey, pertamanya promosi tanah lot di Kampung Wek Macang, Kelantan. Kampung Wek Macang ni dekat dengan UiTM. Harga RM50,000 saja satu lot secara tunai. Secara tunai kita nak bagi hanya RM50,000, tetapi kalau secara loan harga lain lah. Harga RM50,000 tambah RM5,000 lagi untuk orang yang buat loan. Yeah. Jadi satu lagi kita ada di Kampung Bukit Gading, Tanah Merah, Kelantan. Juga harga RM50,000. Tanah lot banglo, ada geran individu berstatus bangunan. Boleh terus bina rumah banglo anda. Ya, betul. Sebab jadi, tanah pun memang comel, dah cuci ke apa dah. Kalau tak nama pun boleh buat rumah dah. Kalau nak nama pun tu terpulang kepada tuan-puan sendiri lah. Yeah. Jadi tanah tu tak ada masalah. Rasanya tidak di kawasan banjir lah ni. Kalau kita tengok kakak ni tak ada masalah lah. Situ boleh terus bina banglo lah. Okey, kalau anda nak beli ni, nak beli, boleh kita tengok dulu. Kalau nak puas hati, boleh hello set kita. Hello set saya Jack untuk pergi melawat tapak dia ataupun set visit tengok tanah tu, lalu masuk dia lagu mana, keadaan di tapak dia ke mana. Ada rumah orang kedok dekat tu, jalan nak masuk comel kedok. Itulah kriteria-kriteria
yang kita kena tengok sebelum kita beli tanah lot. Mana tip lah yang kita share untuk tuan-puan semua lah. Mungkin ada di setengah orang tu dia belum berpengalaman ataupun belum biasa lagi untuk dia beli tanah lot ke, tak ada pernah pengalaman bina rumah atau tanah sendiri, tak ada masalah. Okay, bila anda menggunakan kami, khidmat kami kontraktor sebagai untuk bina rumah anda, kami uruskan semua daripada proses plan, proses loan, proses pembinaan rumah dan sehingga kita serah kunci rumah siap. Okey, dan bila orang tanya, mungkin ada juga tuan-puan tak tahu deh. Bila kita bina rumah ni dalam pembinaan, bila siap, kita serah kunci. Sebenarnya masih ada tempoh waranti lah. Ataupun waranti ni ataupun kita tarikh untuk tempoh ganti rugi. Sekiranya ada kecacatan, ada defek-defek ataupun kecacatan lah kata di tapak ni, mesti ada kebocoran ke, crack ke, kita ada tempoh waranti sebanyak selama 12 bulan 12 bulan untuk syarikat kita. Dan alhamdulillah setakat ni dari segi tempoh pembinaan pun tak pernah lah ada rekod bangla terbangkalai kita buat. Memang rekod semua dapat diserah kunci dalam tempoh yang ditetapkan seperti mana dalam kontrak. Okey. Sebab kita bina rumah ni walaupun customer bina rumah secara tunai, kita ada agreement hitam putih. Jadi tak usah risaulah. Dan kita pun boleh dengar dulu penerangan kami bagaimanakah proses-proses ataupun step-step yang diperlukan sebelum anda bina rumah. Sebelum anda waktu beli duit ni, gapo cara-cara dia, gapo kriteria dia. Untuk apa? Supaya anda berhati-hatilah semua. Kita tak tahu zaman million ini macam-macam cara orang boleh tipu kita. Jadi insya-Allah kalau anda nak tengok profil syarikat kita, boleh silakan terus kunjungi di platform yang available lah. Kita ada pelbagai platform sebenarnya, tarik saja nama Mahli Kehidaman, boleh cari kita. Nak mari office kita, boleh nak tengok, nak tanya khabar kita lagu mana, gana-gana design rumah ada, boleh, tak ada masalah. Kita tak cah bayar rent pun, mari tengok dulu. Kata mari kecek kira, mari nak merisik khabar, tak ada masalah. Mari survey dulu, tak ada masalah. Mari terus walk in ke pejabat kami. Betul. Jadi kalau nak tengok rumah, mungkin anda rasa tu nak tengok rumah dalam banglo dalam pembinaan macam ni, boleh juga kita day. Cuma banglo kalau boleh banglo 80% siap lah. Sebab kalau banglo 60% 40% ni kita tidak galakkan, sebab banyak lagi macam dia punya sisa-sisa binaan ni takut membahayakan keselamatan tuan-puan lah. Jadi kita tengok kepada banglo yang lebih banyak siap tu, dah kita dah balik cuci dah, kurang risiko nak berlaku pemandangan di tapak lah. Okey, jadi kita tobik luar dulu, kita view sekali nak view luar ni. Mungkin ada orang tak tengok lagi daripada luar ya. Tak tengok lagi design rumah ni lagu mana. Bahagian luar. Kita turun bawah lah. Nampak sikit. Silakan dulu bagi bijak kita. Bagi bijak dulu. Okey. Jadi mana-mana masuk, minta tolong share dulu, tap screen. Sekarang ni kita berada di rumah klien kita yang bina rumah atas tanah sendiri, di mana harga asas rumah ini adalah 436,000. Keluasan rumah ini adalah 2,651 kaki persegi. Adanya 5 bilik tidur dan 5 bilik air. Siapa kena dia design banglo ni? Dia banglo kat setengah, dia ada 2 cumi atas bawah 2 cumi atas bawah tu. Tu cumi tu tadi dia bilik yang kita tak boleh nak bilik terkunci tu tadi. Cermin dia curve lah sikit. Dia ada curve. Jadi ni design custom daripada pelanggan kita sendirilah. Design memang untuk bina rumah Mahli Kehidaman ni, klien boleh custom design ikut cita rasa sendiri dan ikut bajet lah. Okey, untuk atap bumbung tu kita bakar jenis material atap jenis atap genting, atap jenama Monia Contour. Yang ni spek gold yang kita bagi atap jenama Monia Contour. Untuk bata bumbung, untuk keraka kita pakai keraka jenis alum zinc, keraka besi lah. Dan untuk tingkap tu kita pakai jenis aluminium jenama LB. Okey. Dia adalah spek-spek yang kita bagi dalam pembinaan banglo. Kalau kita tengok di sana tu, atas tu. Tengok tu dekat tangan saya, jari saya tu. Tu ada menara taki air. Menara taki air dah. Ni customer request untuk buat menara taki air atas struktur body rumah. Situ ada tambah hadiah akan keluar lah. Bagi setengah orang tu dia minat jenis menara ataupun tower tank untuk taki air. Mana untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan mereka lah untuk kemudian hari.
Okey, untuk di luar tu kita tengok papan meleh tu, kita tidak guna kayu dah. Meleh bagi meleh tu kita menggunakan papan jenis papan Shera. Untuk meleh tu kita guna papan Shera, dan anda boleh tengoklah. Dia papan Shera ni dia tak repuk lama-lama macam kayu kena air dia akan merepuk. Papan Shera ni insya-Allah dia tak akan repuk lah. Sebab dia buat daripada fiber dan juga air simen. Okey. Sebelum kita mengakhiri live ni, Okey. kita view sekali lagi. View. Bahagian depan rumah. Bahagian depan rumah, bang dulu. Banglo depan dah. Okey. Besar rumah ni. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya nak bagi antara tips-tips lah untuk sebelum bina rumah dia. Jadi sebelum mana kita bina rumah ni, sebelum bermula kerja-kerja binaan bangunan ni, okay, kita kena tengok adalah pertama adalah keadaan tapak kita. Itu yang penting. Keadaan tapak pertama, tapak asal kita ni macam mana dia punya keadaan fizikal dia. Contohnya kalau kita tengok sebelah ni macam ada pokok-pokok gini. Pokok-pokok banyak ni. Okay, pertama bila ada pokok-pokok, jadi tuai tanah kena maklum lah benda ni, atau kena buat clearance lah, kena tebal pokok, dan mungkin situ ada kos untuk kos penebangan pokok. Kalau tuai rumah tak boleh buat sendiri, tak apa, kita akan boleh, pihak kami boleh tolong uruskan untuk buat kerja-kerja clearance site ataupun kerja-kerja cuci tapak ni lah. Okay, yang kedua, pastikan level tanah anda dalam keadaan baik, tidak rendah dan tidak ditakungi air sewaktu musim hujan ataupun musim banjir. Dan sekali saya tengok tanah ni, tuai dah nambur ni, tuai dah buat tambuk ataupun tambak tanah. Mungkin level asal tanah ni mungkin rendah sikit ataupun level tidak sama. Saya tengok di tapak ni sebenarnya dah tambung . Jadi untuk tambung ni pun dia ada kos yang kita perlu sediakan lah. Sebelum kita bina rumah ni penting, kriteria-kriteria penting yang anda kena pertimbangkan, kena tahu sebelum anda bina rumah. Okey, kos tambur tanah ni dia bergantung kepada pertama keluasan tapak tanah, yang kedua ketinggian tanah kita nak tambur berapa kaki tinggi. Itu adalah kos lah, makan kos lah, melibatkan berapa puluh bilangan lori untuk kita tambung supaya level kita ni jadi tinggi dan tidak ditakungi air, tidak rendah lah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, pastikan sebelum mana kita bina rumah ni, cari batu sempadan tanah anda. Sebab apa? Batu sempadan tu adalah titik rujukan paling tepat yang kita nak buat rumah. Dan sebelum kerja-kerja clearance site pun, agak molek lah kita cari batu taruh ataupun batu sempadan supaya kita tak tersalah masuk di sempadan tanah orang lain. Kalau salah masuk, maklum banyaklah ceritanya, panjanglah cerita di belakang hari. Okey, yang keempat seterusnya adalah memiliki akses jalan masuk. Macam ni, mari kita tunjuk sikit, tengok jalan masuk ada. Ada jalan masuk. Jangan pula tak ada jalan masuk dah. Sebab penting untuk kita submit plan, kita kena ada simpanan jalan dalam gerai tanah tu. Ni. Ni ada jalan, akses jalan masuk ada di tapak. Bukan setakat di tapak dah. Dalam geran tuan-puan pun kena pastikan dalam gerai tu ada dia tulis simpanan jalan. Okey, Cik Apih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Apih kita tanya berapa kos anggaran rumah ni. Okey, untuk maklumat Cik Apih, banglo ni harga asas dia 436,000. Okey, banglo ni banglo jenis tingkat setengah. Dia ada 5 bilik tidur, 5 bilik air. Okay, harga 436,000 ni adalah harga asas, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan. Okay, jelas ya Cik Apih? Okay, jelas Cik Apih? Jelas ke? Mana Cik Apih kita tu? Harga kos rumah ni, banglo ni adalah 436,000, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan. Okay, saya anggarkanlah rumah ni dapat disiapkan dengan lebih kurang kos 480 ke 500 lah. Tu banyak lah sebenarnya, 400-500 tu sebenarnya banyak dah tu. Okey. Okey, jelas tadi kita ada share beberapa part tip dah
Tak ada Pak Tik lebih kurang sebelum anda bina rumah deh. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Pak Tik pertama, pastikan tanah kita tu, pertama pastikan keadaan tapak tu dalam keadaan fizikal dia tak ada pokok-pokok. Pertama kita kena buat clearance site lah. Kalau ada pokok, ada apa-apa jenis tumbuh-tumbuhan lah, kita kena sodok, kena clearance site dulu. Pertama untuk clearance site. Yang kedua, cek level tanah kita. Level ni ataupun arah tanah kita ni rendah ke tinggi. Ataupun level dia sama ke tidak sama. Jadi bila tidak sama, kita kena tambun lah untuk samakan level. Kalau rendah pun kita kena tambun untuk naikkan ketinggian arah tanah kita, level tanah kita tu. Supaya bila musim banjir ke musim hujan, tanah kita tu tidak ditakungi air. Yang ketiga tadi adalah cari batu sempadan tanah. Batu sempadan tanah ni kita nak tengok sebelum pembinaan, dia ada. Kita boleh lantik mana-mana juru ukur yang berlesen untuk cari semula di mana batu sempadan tanah kita duduk. Ada ke, tak ada ke? Kalau tak ada, boleh bobol semula. Kalau ada, tak apalah. Comel lah benda tu. Okey. Cik Api, kalau luas 2000 kaki, berapa harga? Harga asas kalau 2000 kaki, kalau spek silver, harga asas bermula 310,000. Kalau spek gold, 320,000 harga asas. Untuk 2000 kaki ni, banglo kita boleh buat 4 bilik tidur, 3 bilik air, siap dengan pos, ada ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga. 2000 kaki. Kalau Cik Api nak tengok, boleh kontak kita lah. Boleh klik link di bio data untuk dapatkan info lanjut tentang pakej bina rumah bersama mahligaidaman.com. Share dulu tap skrin yang mana sudi menonton live ni. Terima kasih kami ucapkan. Saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi pertanyaan daripada penonton-penonton kita di luar sana, kita nak end dululah ataupun nak tamatkan sesi live ni. Jangan sedih pula. Kita nak tamatkan ni, kita ada semua. Pastikan anda yang belum follow kami Mahligai Idaman, sila follow lah akaun kami Mahligai Idaman. Kalau follow, boleh tengok semua aktiviti tim kita orang ni. Kita pergi site visit tapak-tapak, kita buat konten-konten kita di rumah banglo-banglo klien kita. Kita ada video house tour banglo siap. Kita ada juga pakej-pakej tanah look nak bina rumah bagi mereka tak ada tanah. Ada belaka. Pakej bina rumah atas tanah sendiri tu adalah utama kita lah. Jadi kalau nak dapatkan bagai-bagai seperti pintu security, makuk tandah, sinki dapur, juga kita ada. Boleh kira ada belaka dah. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena kontak kita orang lah. Kontak kita. Dan jangan malu-malu lah. InsyaAllah kita semua akan sudi bantu tuan-puan untuk dapatkan info lanjut tentang bina rumah. Okey, beres kau belakang set kita ni. Mana ni? Beres kau ngatuk lepas waktu makan tengah hari ni, ngatuk lah kau kenyal ni. Hak mana hak kerja tu, selamat bekerja lah. Dan jangan lupa kita minggu depan ni kita ada cuti sekolah. Bagi mereka tuan-puan yang ada di luar Kelantan, duduk Kuala Lumpur ke, duduk Johor ke, Penang ke, Perak ke mana, nak klik kapung, nak bina rumah, marilah jalan OP kita di Mahligai Idaman di Bandar Baru Tunjung ni. Kita nak bagi penerangan lanjut tentang bina rumah secara percuma kepada tuan-puan. Nak tahu gapo proses-proses. Sebab setiap proses tu dia ada masa-masa ataupun tempoh-tempoh yang kita kena selesaikan lah. Sebab nak bina rumah ni bukan terus boleh bina. Siap terus makan masa juga nak proses plan, nak submit loan. Jadi ada masa yang menunggu untuk kita proses benda tu. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi pertanyaan, okey, saya Fakimi selaku pegawai khidmat pelanggan Mahligai Idaman dan juga sahabat saya Faizal. Okey, kami ucapkan terima kasih kerana sudi menonton live ni sehingga akhir. Dan selamat petang belaka. Jadi kita akan berjumpa lagi pada next live di rumah yang lain. Ya betul. Terima kasih kami ucapkan kerana luangan masa anda hampir sejam kita live di tapak ini. Anda ada bersama kami, anda hadir bersama support kami Mahligai Idaman, kontraktor bina rumah Kelantan dan juga Terengganu.
Dan semoga tuan-puan semua diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada anda semua.